أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. Kata musannif rahimahullah, adapun waw maka ia menjadi alamat bagi rafa' pada dua tempat, pada jamak muzakkar salim dan pada isim-isim lima, iaitu isim-isim lima tu ialah abuka, akhuka, hamuka, fuka dan juga dzu malin. Jadi mana semalam kita dah tengok dah apa itu jamak muzakkar salim, takrif dia, dan kita dah baca kalam syarah. Hari ini kita nak sambung al-asma'ul khamsah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma al-asma'ul khamsah fahiya hadhihi al-alfazul mahsurah allati addaha al-muallif wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Adapun isim-isim lima maka ianya adalah lafaz-lafaz yang tertentu yang telah dikira ataupun telah dibilang oleh pengarang, iaitu lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka dan juga dzu malin. Jadi lima-lima kalimah ini, kelima-lima kalimah ni ataupun kelima-lima lafaz ini dari segi makna dia kata nama tunggal, makna dia mufrad. Cuma dia berbeza dengan isim mufrad yang lain dari segi i'rab dia. Sebab tu dia dikeluarkan daripada ta'rif isim mufrad. Ta'rif isim mufrad di hujung kita kata apa? Wala minal asma'il khamsah. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi asma'ul khamsah dia tidak termasuk dalam isim mufrad. Sebab i'rab dia tu berbeza dengan isim mufrad. Dia tak rafa' dengan dhammah seperti isim mufrad, tapi dia rafa' dengan waw. Jadi ulama kira-kira ulama dapati ada 5 perkataan, 5 lafaz yang i'rab dia tak sama dengan isim mufrad yang lain. I'rab dia dengan waw. Wahia turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammah. Dan ia al-asma'ul khamsah tu dirafa'kan dengan waw ganti daripada dhammah. Taqulu, kamu kata dalam bahasa Arab, hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa nataqa fuka wa dzu malin. Jadi semua keadaan tu ketika rafa' lah kan, dan rafa' dia, alamat rafa' dia adalah waw ganti daripada dhammah. Wa kadza taqul hadza abuka, ini ayah kamu. Wa taqul abuka rajulun salihun. Jadi apa ni, abuka jadi fa'il. Lepas tu dia bagi contoh abuka jadi khabar. Lepas tu dia bagi contoh abuka jadi mubtada. Abuka rajulun
soleh. Wa qala, semua tu ketika rafa' lah, rafa' dengan waw. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Nama tu contoh dalam Al-Quran. Wa abuna syaikhun kabir. Jadi abuna tu mubtada marfu' bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah. Min haitsu amarahum abuhum. Min haitsu amarahum abuhum. Wa innahu ladzu ilmin inni ana akhuka fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amsilah. Dan tiap-tiap isim daripada isim-isim pada contoh-contoh ni semuanya marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah, dan alamat rafa'nya adalah waw ganti daripada dhammah. Wa ma ba'daha min ad-dhamir aw lafzi mal aw lafzi ilmin mudhafun ilaih. Semua selepas tu lah, sama ada kaf, abuka, selepas dia ada kaf kan, abuka, hamuka, akhuka, fuka, semua tu ada dhamir kaf. Lepas tu apa ni, zu malin, ada isim. Selepas tu mal ataupun zu ilmin. Dalam ayat tu wa innahu la zu ilmin, semua tu mudhafun ilaih. Baik. Kemudian dia kata apa? Wa'lam anna hadhil asma'al khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syurutin. Dia kata ketahuilah bahwasanya isim-isim 5 ini tidak di-i'rabkan akan ini i'rab kecuali dengan beberapa syarat. Jadi kita nak i'rabkan isim-isim 5 ni, rafa' dia dengan waw, nasab dia dengan fathah, nasab dia dengan alif, khafat dengan ya, ada beberapa syarat lah. Dia ada syarat khusus dan dia ada syarat umum. Dia ada syarat umum dan dia ada syarat khusus. Syarat umum maksudnya disyaratkan kepada semua kalimat ni. Kelima-lima kalimat ni kena ada syarat ni, ada 4 syarat. Lepas tu syarat khusus, iaitu syarat yang hanya kena pada beberapa kalimat sahaja, iaitu kalimah fuka dan juga zu madin. Kalimah fuka ada 1 syarat tambahan dan kalimah zu malin ada 2 syarat, ada 2 syarat tambahan. Itu kita kira sebagai syarat khusus. Kata syarah, wa hadhihi syurut minha ma yushtaratu fi kulliha. Dan syarat-syarat ini sebahagiannya disyaratkan pada kesemua isim 5 ni. Fi kulliha fi kullil asma'il khamsah. Wa minha, dan sebahagian daripada syarat-syarat ini ma yushtaratu fi ba'dihha, apa yang disyaratkan pada sebahagian asma' khamsah sahaja. Jadi kita bahagikan kepada 2 lah kan, kepada 2. Jadi waw menjadi alamat kepada 2 tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim, dan yang kedua waw jadi alamat kepada jadi alamat rafa' pada kalimah al-asma' al-khamsah. Apa dia al-asma'ul khamsah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan juga zu malin kan, 5. Dan untuk kita i'rabkan isim 5 ni, rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya, dia ada syarat. Syarat ni kita bagikan kepada 2. Syurutun amah, syarat yang umum, yang mana syarat umum ni kena ada pada kesemua isim-isim 5 ni. Dan yang kedua syurutun khasah, iaitu syarat yang disyaratkan pada sebahagian isim 5 sahaja. Baik. Apa dia syurutun amah? Ada 4. Yang pertama apa?
An takuna al-asma'ul khamsah tu mufradatan. Isim-isim 5 tu mestilah dalam keadaan mufrad. Boleh? Isim-isim 5 tu mesti dalam keadaan mufrad untuk kita i'rabkan, rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Dia mesti dalam keadaan mufrad. Sebab tu contoh yang musannif bagi semua dalam keadaan mufrad kalau kita perhatikan. Abuka, akuka, hamuka, fuka, zu, malin. Jadi kalau isim-isim 5 ni ditasmiyahkan ataupun dijamakkan, sama ada jamak muzakkar salim ataupun jamak taksir, maka pada ketika tu dia tidak lagi rafa' dengan waw. Faham? Dia tidak lagi rafa' dengan waw. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an takuna boleh mukabbaratan. Jadi an takuna al-asma'ul khamsatu mukabbaratan. Isim-isim 5 tu, isim-isim 5 tu bukanlah di atas tidak ditasghirkan. Dia di atas lafaz dia yang asal, bentuknya yang asal. Bukan dalam bentuk yang ditasghirkan. Sebab apa ni sebab contoh abuka kita boleh tasghirkan macam kalimah rajul kan. Rajul laki-laki kan. Kalau lelaki kecil kita kata rujail. Kita kita tasghirkan. Dia ada 3 wazan dia kan. Pertamanya wazan fu'ail, panggil isim tasghir. Macam Hurairah, Abu Hurairah. Jadi syarat dia mestilah isim-isim tu, isim-isim 5 tu bukan dalam bentuk yang ditasghirkan. Dalam bentuk dalam keadaan yang asal dia, yang biasa, antakuna mukabbaratan. Yang ketiga, antakuna mudhafatan. Syarat yang ketiga, isim-isim 5 ni mestilah mudhaf. Dia jadi mudhaf. Sebenarnya syarat-syarat ni kita dapat daripada, kita boleh dapat lihat dia contoh-contoh yang diberi seolah-olah ada isyarat kepada syarat-syarat tu. Faham? Kita tengok contoh yang dia bagi mufrad. Abuka mufrad, akhuka mufrad, hamuka mufrad dan seterusnya dah semua mufrad. Lepas tu kalimah abuka, akhuka, hamuka dan seterusnya semuanya dalam tidak ditasghirkan. Dan abuka, akhuka, hamuka, fuka, tu malin semuanya jadi mudhaf. Kan? Semua jadi mudhaf. Dan yang keempat, an takuna idafatuha li ghairi ya'i al-mutakallim. Isim-isim 5 ni dia tidak diidafatkan kepada syarat yang keempat, isim-isim 5 ni diidafatkan kepada selain ya' mutakallim. Diidafatkan kepada selain ya' mutakallim. Maksudnya jangan kita idafatkan kepada ya' mutakallim. Kalau kita idafatkan isim 5 ni kepada ya' mutakallim, waktu tu kita akan i'rab dia dengan i'rab yang i'rab dengan harakat. Bukan i'rab dengan i'rab huruf. Bukannya rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Bukan lagi. Lepas tu contoh yang diberikan oleh musannif, semuanya kita tengok mudhaf ilaih dia bukan ya' mutakallim. Mudah fahamnya mudhaf ilaih dia jangan ya' mutakallim. Jadi syarat nombor 4 tu. Mudhaf ilaih dia jangan ya' mutakallim. Kalau mudhaf ilaih dia ya' mutakallim, maka ketika tu tak ikut syarat. Boleh? Ini kita akan baca dalam syarah. Apa yang disebut oleh syarah. Ini syurut ammah. Kita baca dulu, lagi kita sambung lagi dua.
Wa amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat yang disyaratkan pada kesemuanya, pada kesemua isim-isim 5 tu, fa arba'atu syurutin, 4 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, asyaratul awal an takuna mufradatan. Isim-isim 5 tu mufrad, bukan jamak, bukan musanna. Wasani an takuna mukabbaratan. Yang kedua, isim-isim 5 tu bukan isim tasghir, yang ditasghirkan. Wasalis an takuna mudhafatan. Yang ketiga, isim-isim 5 tu jadi mudhaf. Warabi'u an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang keempat, isim-isim 5 tu diidhafatkan kepada selain ya mutakallim. Fa kharaja bi ishtiratil ifrad ma law kanat muthannatan aw majmu'atan jam'a mudzakkarin aw jam'a taksirin. Keluar dengan syarat ifrad. Keluar dengan syarat ifrad maksudnya kan disyaratkan mestilah isim-isim 5 ni mufrad. Jadi terkeluar dengan syarat ni isim-isim yang musanna dan isim-isim jamak. Sama ada jamak tu jamak muzakkar salim ataupun jamak tu jamak taksir. Tak kira lah dia dijamakkan dengan jamak apa. Yang penting bila dia dijamakkan, maka dia tidak lagi di'irabkan dengan, tidak dirofakkan dengan waw. Fa innaha law kanat jam'a taksirin u'ribat bil harakatil zahirah. Karena sesungguhnya isim-isim 5 ni kalaulah ia itu jamak taksir, ia akan di'irabkan dengan harakat yang zahirah. Naqulu al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Al-aba' jamak taksir bagi kalimah ab. Al-aba'u mubtada. Kan? Mubtada hukum dia apa? Rafa'. Jadi al-aba' ni marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Jadi dia tak i'rab dengan waw dah lah. Kan dia tak i'rab dengan huruf, dia i'rab dengan harakat. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Syahid dia dekat ikhwanuka, jamak taksir. Jadi pada ketika ni ikhwanuka mubtada lah tu, kan? I'rab dengan harakat, tidak lagi dia i'rab dengan waw, tidak lagi rafa' dengan waw. Ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Wa qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Tu contoh apa ni jamak taksir lah. Aba'ukum wa abna'ukum. Tu ayat tak habis lah, kan? Jadi ketika rafa' tu apa jadi i'rab dia, nak tengok ayat yang lain lah. Nak tengok ayat penuh dia. Aba'ukum wa abna'ukum. Jadi aba'ukum wa abna'ukum rafa' dengan harakat zahirah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi ikhwatun tu jamak kepada akhun jugalah, kan? Ya, ikhwan jamak dia, ikhwah pun jamak dia. Jamak taksir, jadi dia tidak rafa' dengan waw sebab dia dijamakkan, sebab dia jamak. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Semua tu di-i'rab dengan harakat zahirah. Walau kanat musannatan, dan kalau isim-isim 5 itu isim musanna, u'ribat i'rabal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Ia akan di-i'rabkan dengan i'rab musanna dengan alif pada ketika rafa' dan dengan ya pada ketika nasab dan pada ketika jar. Nanti kita akan lihatlah lepas ni musanna. Wa sayati bayanhu qariban, akan datang penjelasan dia. Taqulu abawaka
rabbayaka. Abawaka kan kedua ayah ibu ayah ibu bapa kamu, kedua-duanya lah yang mentarbiyah kamu. Abawaka rabbayaka tu mubtada dah juga tu abawaka, jadi rafa' dengan alif. Wa taqulu ta'addab fi hadrati abawaika, yani contoh ketika khafat dia jadi mudhaf ilaih fi hadrati abawaika. Jadi dia majrur dengan apa ni? Dengan ya. Dia majrur dengan ya. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy. Yani ketika nasab maf'ul bihi bagi rafa'a mansub dengan ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum. Ini pun sama dah. Yang ni ketika khafat. Kan? Ini mudhafun ilaih, akhawaykum majrur dengan ya. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman rufi'at bil waw ala ma taqaddama. Dan kalau isim-isim 5 itu jamak jamak muzakkar salim, dijamakkan sebagai jamak muzakkar salim, rufi'at ia akan dirafa'kan bil waw, dia akan dirafa'kan dengan beralamatkan waw ala ma taqaddama, kan, atas penjelasan yang telah lalu. Wa nusibat wa jurrat bil ya, dan akan dinasabkan dan dijarkan dengan beralamatkan ya. Taqulu haula'i abuna wa akhuna. Mereka itu kan ayah-ayah ayah-ayah dan saudara-saudara. Abun dan juga akhun. Jadi waw tu apa tu? Abun tu waw tu saya nak cakap apa? Alamat rafa' nun iwadun anit tanwin, ganti bagi tanwin. Wa taqulu ra'aitu abin wa akhin. Ra'aitu abin wa akhin. Lepas tu dia kata apa? Walam yujma' bil waw wan nun ghairu lafzil abi wal akhi. Adakah semua isim-isim 5 ni boleh kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim waw nun? Jawabnya tidak. Dia kata tidak dijamakkan dengan waw dan nun ni selain daripada lafaz ab dan juga lafaz akh. Faham? Ini pun syaz kalau tak salah. Kita jamakkan lafaz ab dengan akh dengan jamak muzakkar salim. Dia kata wa kana al-qiyas yaqtadi alla yujma'a syai'un minha hadzal jam'a. Jadi kias kaedahnya memberi faham bahawasanya tidak dijamakkan sesuatu pun daripada isim 5 ni dengan jamak sebagai jamak muzakkar salim. Baik. Sambung lagi. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbaratan ma law kanat musagharatan. Dan terkeluar dengan syarat antakuna mukabbaratan tu, kan syarat dia mestilah bukan dengan sirah isim tasghir. Terkeluar dengan syarat tu isim-isim yang mana isim tersebut ditasghirkan, isim-isim 5 yang ditasghirkan. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirah. Maka sungguhnya isim-isim 5 pada ketika tu di'irabkan dengan harakat yang zahirah. Taqulu hadza ubayyun wa ukhayyun. Bapak kecil, saudara kecil, kan, kecil-kecil dia jadi pak dah, kan. Hadza ubayyun, contohlah, kan. Wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah. Wa taqulu maratu bi ubayyin wa ukhayyin, dan khafat dengan kasrah. Dia tidak lagi rafa' dengan waw, tidak lagi nasab dengan alif, dan tidak lagi khafat dengan ya. Sebab tak cukup syarat. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqati'atan anil idhafah. Dan keluar dengan syarat
an takuna mudhafatan. Syarat dia isim-isim 5 tu mestilah jadi mudhaf. Keluar dengan syarat ni keluarlah dengan syarat ni isim-isim 5 yang kita kata tidak diidhafatkan, yang terputus daripada idhafah, maksudnya dia tidak jadi mudhaf. Dia duk seorang-seorang dia lah. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirati aidan. Maka isim-isim 5 pada ketika ini di'irabkan dengan harakat zahirah juga. Taqulu hadza abun wa taqulu ra'aitu aban wa taqul marartu bi abin. Jadi abun, aban, abin dia bukan mudhaf. Jadi i'rab dengan harakat. Wa kadzalikal baqi, begitulah yang berbaki. Wa qala Allah Ta'ala walahu akhun au ukhtun. Syahid kita dekat akhun tu. Wa in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Jadi akhun sama jugalah rafa' dengan dhammah. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Akhin yani jar dengan kasrah. Inna lahu aban syaikhan kabira. Inna lahu aban, yani isim inna muakhar mansub dengan fathah. Jadi tidak lagi rafa' dengan waw, tidak lagi nasab dengan alif, dan tidak lagi khafat dengan ya, sebab dia tak cukup syarat lah. Syarat dia mesti mudhaf. Ini dia bukan mudhaf. Wa kharaja bi ishtirati an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udifat ila hadhihi al-ya fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Dan keluar dengan syarat isim-isim 5 ni kena idafatkan kepada selain ya mutakallim, ataupun dengan kata lain mudhaf ilaih dia mesti bukan ya. Jadi terkeluar dengan syarat ni masalah kalau isim-isim 5 itu diidafatkan kepada ya mutakallim, maka pada ketika itu kita akan i'rab dia dengan harakat muqaddarah. Sebab setiap isim yang diidafatkan kepada ya mutakallim, i'rab dia i'rab muqaddarah lah, i'rab takdiri. Faham? I'rab takdiri pada semua keadaan, ketika rafa', ketika nasab, dan juga ketika khafat. Fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim. Isim 5 pada ketika itu di'irabkan dengan harakat yang ditakdirkan atas huruf sebelum ya mutakallim. Kenapa? Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Menegah daripada zahirnya harakat, sibuknya tempat tersebut dengan harakat yang munasabah. Taqulu hadara abi wa akhi. Jadi abi itu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Wa taqulu ihtaramtu abi wa akhil akbara. Saya baca al-akbara. Sifat siapa? Ha? Sifat siapa? Sifat akhi. Lepas tu sifat akhi. Akhi tu balik bawah. Akhi tu mansub, maktuf ala abi. Kan abi tu pun mansub juga, maf'ulun bihi bagi ihtaramtu. Ihtaramtu abi. Dia mansub lah, cuma harakat dia muqaddarah. Akhi maktuf ala ala abi tu, yang mana abi tu adalah mansub. Jadi al-maktuf ala mansub juga. Jadi al-akbar tu sifat bagi akhi. Jadi akhi tu mansub, al-akbar pun mansub juga. Wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbari. Nampak sini pada bawah pula. Kan? Al-akbari, sebab akhi ataf pada abi, yang mana abi itu adalah mudhafun ilaih. Jadi i'rab akhi itu majrur lah, kan? Wa qala Allah Ta'ala inna hadza akhi.
inna hadza akhi. Khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Ana Yusufu wa hadza akhi. Fa'alquhu ala wajhi abi. Habis. Ada yang tak faham ke itu? Empat syarat ni. Lepas tu syarat yang khusus dengan sebahagian isim 5. Yang pertama, syarat yang khusus bagi kalimah fuka, kan? Dan syarat yang khusus bagi apa ni, kalimah zuma malik. Jadi kalimah fuka ni ada satu syarat tambahan lah, kan? Syarat tambahan dia antakuna kalimatu fu ni khaliyatan, kosong daripada huruf mim. Mesti tak ada huruf mim, kan? Maksudnya fuka dengan waw, bukan dengan mim, bukan fa muka. Kalau fa mun dengan mim, waktu tu kita tak i'rab dengan waw, kita i'rab dengan harakat, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Mestilah kalimah fu ni tak ada huruf mim, yang ada huruf waw tu lah, kan? Itu je dia punya syarat tambahan bagi kalimah fuka. Untuk zu malin ada dua syarat. Ada dua syarat tambahan. Yang pertama, antakuna kalimatu zu bimakna sahib. Kalimah zu ni mestilah dengan makna sahib, bukan dengan makna lain. Sebab ada zu makna allazi. Zu isim mausul. Ja'a zu darabaka. Ja'a zu darabaka. Ini ja'a allazi darabaka, masuk dia. Jadi zu kat situ bukan zu dengan makna sahih, tapi zu dengan makna allazi. Telah datang orang yang telah memukul kamu. Zu dengan makna allazi. Syarat kat sini zu mestilah dengan makna sahih. Yang kedua, apa dia? An yakuna alladhi yudhafu ilayhi yang kedua, dah sikit faham, an yakuna al-mudhafu ilaihi tu isma jinsin yang zahiran. Mudhaf ilaihi dia mestilah isim jins yang zahir. Mudhaf ilaihi dia mesti isim jins yang zahir. Kalau ni saya sebut apa? Antakuna idhafatuha bismi jinsin zahir. Sama lah, maksud dia sama je. Maksudnya mudhaf ilaih dia tu mestilah isim jins yang zahir. Zahir lawan bagi dhamir. Isim zahir lawan bagi isim dhamir. Maksudnya
Isim jins, dan isim jins itu adalah isim jins yang zahir, bukannya dhamir. Isim jins apa dia? Mudah fahamnya macam ni. Isim ada yang menunjukkan makna zat, ada yang menunjukkan isim. Kita boleh bagi benda tiga lah: isim zat, isim makna, dan juga isim apa dia? Isim wasaf. Okay. Isim zat macam apa? Benda yang kita boleh serap, kita boleh dapat dengan panca indera lah, kan? Madrasah, kitab, kolam, Zaid, kan? Madrasah, kolam, man, semua ni isim zat. Isim makna, benda yang kita tidak boleh dapat dengan panca indera. Contohnya apa? Jamal, tapi dia difaham. Faham tak? Ada benda kita boleh dapat dengan panca indera kita, ada benda kita faham dengan akal kita. Jadi jamal, ilmu, jahal, semua ni isim makna. Faham tak? Benda yang kita tak dapat tengok pun. Boleh ke lihat kejahilan? Boleh ke kita lihat ilmu? Kan? Benda tu difahami. Isim wasaf, dia zat campur makna. Zat mana tu sini? Zat plus makna, kan? Ataupun disebut sebagai isim wasaf. Contoh apa? Jamil, kan? Contohnya madrasah campur dengan jamal, bersifat dengan jamal, kita panggil madrasah tu jamilah. Tak? Dia menunjukkan kepada zat dan juga sifat. Faham? Rumah isim zat. Lepas tu besar. Besar tu isim makna, besar kecil yang kita tengok zat, kan? Lepas tu besar kecil tu kita faham dalam akal kita. Jadi isim orang tu, rumah tu bersifat dengan besar, kita sebut kabir. Jadi kabir tu kita faham sesuatu zat yang bersifat dengan besar. Saghir, kita faham satu zat yang bersifat dengan kecil. Jadi zat tambah makna ni, isim wasaf ni, zat tambah makna ni kita kenali dengan isim wasaf, kan? Jamil, kabir, kan? Jahil, alim, isim wasaf lah nama dia. Jadi isim zat ni dipanggil isim, dipanggil juga isim jins. Isim makna juga dipanggil isim jins. Jadi isim tak ada. Apa ni, kalimah zu ni mestilah mudhaf ilaih dia tu isim jins yang zahir, bukan isim jins dhamir. Zahir ni lawan kepada isim dhamir. Dia tak boleh diirafatkan kepada dhamir, yang mana dhamir itu merujuk kepada isim jins. Tak boleh. Jadi kita boleh buatlah zu malin, zu qalam, zu madrasah, zu jahlin, zu ilmin. Maksudnya sahibu madrasah, sahibu al-qalam, sahibu man, sahibu jamal, sahibu al-ilm, sahibu jahlin. Kita tak boleh kata sahib jamil. Faham? Mudhaf ilaih dia mestilah isim jins muzahir. Qala syarih rahimahullah, wa amma syurutul lati takhtassu bi ba'dha duna ba'din. Adapun syarat-syarat yang tertentu dengan sebahagian isim lima dan tidak sebahagian yang lain. Faminha anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syarti an takhluwa min al-mim. Antaranya bahwasanya kalimah fuka dia tidak akan di-i'rab, akan i'rab ini i'rab rafa' dengan waw ni, kecuali dengan syarat dia kosong, dia sunyi, dia bebas daripada huruf mim. Falau ittasalat bihal mimu, maka jika berhubung dengan kalimat fuka ni huruf mim, u'ribat bil harakatiz zahirah, dia akan di-i'rab dengan harakat zahirah.
Taqulu hadza famun hasanun. Hadza mubtada, famun khabar. Hasanun tu sifat dia. Jadi dia tak di-i'rab lagi dengan, tidak dirafa'kan dengan waw, tapi rafa' dengan dhammah. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan wa taqulu nazartu ila famin hasanin. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Wa hadha syartun zaid fi hadhihi al-kalimah bi khususiha ala syurutil arba'ah allati sabaqa dzikruha. Ini syarat tambahan pada kalimah ini secara khusus. Syarat tambahan di atas syarat-syarat yang 4 tadi yang telah lalu sebutnya. Jadi dia ada 5 syarat lah. Faham? 4 syarat ni, syarat syurut ammah ni, dan 1 syarat tambahan. Wa minha anna kalimat dzu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartain. Dan di antaranya apa ni, kalimah dzu, dia tidak di-i'rabkan akan i'rab ini, itu rafa' dengan waw, kecuali dengan 2 syarat itu, kecuali dengan 2 syarat tambahan di atas 4 syarat yang tadi. Al-awwal an takuna bi makna sahib. Yang pertama, kalimat zu ini dia mestilah dengan makna sahib. Wasani, kita terjemah pemilik ataupun yang empunya, ataupun yang memiliki ke. Wasani an yakuna alladhi tudafu ilaihi isma jinsin zahiran ghaira wasfin. Maksudnya isim yang diidafatkan kalimat ini kepadanya adalah isim jins yang zahir, bukannya isim wasaf. An yakuna alladhi tudafu ilaihi, tu maksud dia mudhaf ilaih itulah. Boleh buat dalam kurungan mudhaf ilaih. An yakuna alladhi tudafu ilaihi, isim yang diidafatkan, isim yang diidafatkan kalimah zu ini kepadanya itu adalah isim jins yang zahir, bukan wasaf. Fa illam yakun bi makna sahib bi an kanat mausulatan fahiya mabniyatun. Maka sekiranya kita kata lafaz zu ini bukan dengan makna sahib, dengan bahawasanya dia adalah isim mausul. Zu dengan makna alladhi fahiya mabniyah, maka pada ketika itu kalimat tersebut mabni. Lepas tu nak datangkan contoh yang bukan isim mausul lah. Contoh isim 5. Wa misaluha ghaira mausulatin qawlu Abi Tayyib al-Mutanabbi dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Zul akli, apa maksud dia? Zul akli ay sahibul akli. Sahibul akli, orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal ni yashqa fin na'imi bi aklihi, dia sengsara kan di dalam kenikmatan, bi aklihi, dengan sebab akalnya. Wa akhul jahalati, apa maksud akhul jahalah? Orang yang jahil. Kan saya sebut ngaji dah kan sebelum ni, dalam balaghah. Akhul hajat maksudnya orang yang berhajat. Tadi apa? Akhu apa? Tadi. Akhul himmah. Akhul himmah. Akhul himmah. Nasih, akhul himmah. Akhul himmah maksudnya sahibul himmah. Sini akhul jahalah maksudnya sahibul jahli ataupun al-jahil, orang yang jahil. Fi syaqawati, dalam kesengsaraan tu dia yan'amu. Dia seronok, rasa dapat nikmat. Betul tak?
InsyaAllah. Kata ulama tu kata apa? Bolehkah? Kun himaran ta'ish sa'idan. Kalau tak salah lah. Kun himaran ta'ish sa'idan. Ni kurang tu kot. Kun himar. Himar ni dia ditashbihkan tahu dengan apa? Orang yang bodoh kan. Orang bodoh ni panggil himar lah kan. Maksudnya jadilah himar, jadi orang bodoh, kamu akan hidup, saya kamu akan hidup bahagia. Sebab orang bodoh ni dia tak tahu apa. Dia buat apa yang dia nak buat, dia tak tahu apa yang bagi manfaat pada diri dia dan apa yang memudaratkan diri dia. Dia buat je apa dia nak buat. Dia tak ada apa, tak ada undang-undang, tak ada hukum, apa semua dia buat. Dia gembira kan. Dia duduk dalam kesengsaraan pun dia bahagia kan. Dia tak tahu sebenarnya apa yang tengah dia buat tu kan. Keadaan dia tu membawa kepada kesengsaraan bagi diri dia pada masa akan datang, tapi dia seronok kan. Itu kata fi apa ni, wa aqul jahalati fi syaqawati yan'amu. Adapun sahibul akli kan, orang yang ada akal ni, dia fikir apa ni, dia fikir tentang undang-undang, fikir akhirat, fikir semua ni kan. Walaupun kita kata nampak zahir dan nikmat, dia fikir macam-macam. Dia jaga diri dia daripada buat maksiat ke, daripada jatuh kepada apa ni, ambil harta orang ataupun melanggar undang-undang. Faham tak? Jadi orang yang tak ada, yang jahil ni, dia buat kan, dia buat apa yang dia nak buat. Lepas tu dikatakan akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Jadi jadilah himar kat dia akan sa'id lah. Bahagia, isap gam bahagia, seronok. Buat maksiat pun seronok. Sebab dia ni tak tahu apa yang ma yadurruhu wa ma yanfa'u. Kan, apa yang memudaratkan dia, apa yang bagi manfaat kat dia, dia tak tahu pun. Syahid kita dekat zul akli itulah. Zul akli. Zu diidafatkan kepada mudhaf ilaih, dia tu isim jins zahir. Wa hadzani syartani zaidani fi hadhil kalimah bi khususiyah ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Dua syarat ini adalah dua syarat tambahan pada kalimat ini secara khusus di atas syarat yang empat yang telah lalu sebutnya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma al-alif fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif, maka ia menjadi alamat bagi rafa' pada isim tasniyah. Pada isim tasniyah secara khusus, ataupun isim musanna. Yang dimaksudkan dengan tasniyah itu adalah musanna. Disebut masdar, tapi yang dimaksudkan yang dimaksudkannya musanna lah. Wa aqulu takunul alif alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'in wahid, bahwa ismu al-musanna. Musanna ni isim apa ni? Isim maf'ul lah kan. Jadi dia sebut masdar, yang dimaksudkan adalah isim maf'ul. Sanna yusanni tasniyatan, musannin musanna. Jadi alif menjadi alamat atas rafa'nya kalimat pada satu tempat, iaitu pada isim musanna. Nahu hadara as-sadiqani, fas-sadiqani musannan wa huwa marfu'un li'annahu fa'il. As-sadiqan tu marfu' kerana dia jadi fa'il. Wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammah. Alamat rafa'nya adalah alif ganti daripada dhammah. Wan nunu iwadun anit tanwin fi qaulika sadiqun wa huwa ismul mufrad. Dan nun adalah ganti daripada tanwin pada isim mufrad. Apa dia takrif musanna? Dia kata kullu ismin dalla ala aktsara
kullu ismin dalla ala aktsara min asnaini aw isnataini, apa ya, bi ziyadatin fi akhirih aghnat hadhihi az-ziyadatu anil 'atifi wal ma'tuf. Apa maksud dia? Ha? Ha? Tak ada aksara, tidak. Kullu ismin dalla ala snaini aw isnataini. Aksara tak ada. Okey, tasniyah kan? Bukan jamak. Jadi kullu ismin dalla ala snaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tuf. Tiap-tiap isim yang menunjukkan atas bilangan dua, sama ada muzakkar ataupun muannas. Kan kita ada isim mufrad, kata tunggal, isim yang menunjukkan satu. Kita ada isim musanna, kan, kata dua. Dan kita ada jamak, lebih pada dua lah, tiga ataupun lebih. Okey, jadi sekarang ni kita pada takrif isim musanna, iaitu isim yang menunjukkan atas bilangan dua, muzakkar ataupun muannas, dengan tambahan pada akhirnya. Tambahan pada akhirnya ni apa dia ni? Alif, nun ataupun ya dan juga nun. Alif nun pada ketika rafa', ya nun pada ketika nasab dan juga jar. Okey, boleh. Contohnya apa? Ja'a as-sadiqani. Jadi as-sadiqani telah datang dua orang kawan lah. Telah datang dua orang kawan. Karena kita tahu dua orang sebab ada tambahan alif nun di akhir dia. Asalnya sadiq, sadiqun, kan, tambah alif nun. Jadi menunjukkan bilangan dua muzakkar. Kalau perempuan sadiqatun, jadi sadiqatani. Ja'at as-sadiqatani. Ini ketika rafa'. Ketika nasab dia akan jadi ya nun, dan ketika jar pun akan jadi ya nun. Ra'aitu as-sadiqaini. Ra'aitu as-sadiqaini. Nazartu ataupun sallamtu ala as-sadiqaini. Alif nun, ya nun. Alif nun ketika rafa', ya nun ketika nasab, ya nun ketika jar. Okey ya. Baik. Sambungan lagi dia kata aghnat hadhihi ziyadah 'anil 'atifi wal ma'tuf. Tambahan ni, tambahan alif nun ataupun tambahan ya nun ini, dia mengkayakan isim tasniah ni, ataupun menyebabkan isim tasniah ni tidak lagi berhajat kepada atif dan juga ma'tuf. Atif maksudnya apa? Huruf ataf. Ma'tuf lah. Okey. Kalau kita buat ayat biasalah, kalau kita tak buat macam ni, kita nak kata dua orang Zaid telah datang. Kita cakap macam mana? Ja'a Zaidun wa Zaidun. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Okay. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Tapi Arab dia tak sebut macam ni lah. Dia tak kata Ja'a Zaidun wa Zaidun, Ja'a Sadiqun wa Sadiqun. Dia tak cakap macam tu. Cukup dia tambahkan alif dan nun di akhir isim, maka dia tak perlu lagi dah kepada yang ni, nama dia atif, dan Zaid ni ma'tuf. Kan? Zaid yang pertama ni kita panggil ma'tuf
alai. Ni kalau kita buat ayat macam ni lah. Kan? Ja'a Zaidun wa Zaidun. Tapi orang Arab dia tak cakap macam ni. Dia cukup tambahkan alif nun di kalimat yang pertama ni. Kan? Alif nun. Dan tambahan alif nun ni menyebabkan tidak lagi berhajat kepada atif dan juga maktuf. Tak berhajat dah. Cukup dengan tambahan alif nun pada ketika rafah ataupun ya nun pada ketika nasab ataupun jar. Jadi dah ja'a Zaidan. Tu ni kena alif lam. Ja'a Az-Zaidani. Waktu ni kita buang tak tanwin? Alamat tanwin ni. Ini kena buanglah satu ni. Kan? Jadi ja'a Az-Zaidani. Tanwin tak ada lah. Okay. Alif ni ja'a Az-Zaidani. Alif ni i'rab apa? Oh, fa'il. Ha? Ha? Alamat rafa'. Alif ni jadi alamat rafa'. Nun jadi apa? Nun ni iwadun anit tanwin. Ganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Isim mufrad dia Zaidun. Jadi kalau ja'a Zaidun, satu ni alamat rafa'. Satu ni dalil ataupun apa ni ganti daripada tanwin. Jadi dekat isim tasniah dan juga jamak muzakkar salim, nun di akhir ni ganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Jadi kita akan sebutlah pada i'rab dia kita an-nun iwadun anit tanwin. Okey. Boleh faham dia punya takrif? Jadi kata syarah rahimahullah al-musanna wa kullu ismin dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal maktub. Nahu akbal al-umarani wal hindani. Akbal al-umarani wal hindan. Telah marah ataupun kedatang ke depan dua orang Umar dan juga dua orang Hindun. Fal umaran lafzun dalla ala isnaini. Jadi umaran merupakan lafaz yang menunjukkan atas bilangan dua. Ismu kulli wahidin minhuma Umar. Dan nama tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya itu adalah Umar. Bisababi wujudi ziyadatin fi akhirih. Dengan sebab wujudnya tambahan pada akhirnya. Kan Umaron. Jadi dua orang yang nama dia setiap seorang tu nama dia Umar. Kenapa kita dapat faham macam tu? Sebab adanya ziyadah alif nun di akhirnya. Wa hadhihi ziyadah hiya al-alif wa an-nun. Tambahan ini adalah alif dan nun. Wa hiya tughni 'anil ityan bi wawil 'athfi wa takriri ismi bihaitsu taqul hadara Umaru wa Umaru. Dan tambahan ini menyebabkan kita tidak berhajat lagi untuk mendatangkan dengan waw ataf dan juga mengulang-ulangkan isim. Kita tak ulang dah isim ja'a Zaidun wa Zaidun. Tak perlulah kita nak ulangkan isim dan nak datangkan dengan huruf ataf. Kita cukup tambah alif nun tu sahaja. Maka tambahan ini dia kata mengayakan ataupun menyebabkan kita tidak berhajat lagi daripada mendatangkan waw ataf dan juga mengulangkan isim. Kira-kira kita cakap hadara Umaru wa Umaru. Tak perlu lagi cakap macam tu. Wa kadzalikal hindan fa huwa lafzun dalun ala sanataini. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Itu juga kalimah hindan. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas bilangan dua. Tiap-tiap satu daripada keduanya namanya adalah Hindun. Wa sababu dalalatihi ala zalika ziyadatul alif wan nun fil misal. Kenapa kita dapat faham ada dua orang nama Hindun? Sebab tambahan tu lah. Kan? Petunjuk tu kita dapat daripada ziyadah alif dan nun.
Wa wujudul alif wan nun yughnika 'anil ityan bi wawil 'athfi wa takriri lismi bihaitsu taqul hadara Hindun wa Hindun. Sama macam atas dia. Boleh faham? Satu lagi. Tak ada ya? Kan ada mana 3 orang. Lepas cuti periksa. Lepas cuti periksa. Periksa ni. Tak nak periksa insya-Allah. Jadi sampai dah tak ada tu. Kan? Wallahi ini la aku. La aku himmatin. Satu lagi, niyabatun nun an dhammah. Wa amma nun fatakunu alamatan li raf'i fi fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun maka ia menjadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang mana? Untuk fi'il mudhari' apabila berhubung dengan fi'il mudhari' tersebut dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir al-muannasah al-mukhatabah. Ini isim fi'il yang 5 yang kita sebut semalam. Kalian ingat tak malam? Ha? Ada ingat? Jadi nun dia jadi alamat pada al-fi'lu al-mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin atau dhamiru jam'in atau dhamiru al-muannasah al-mukhatabah. Baik. Nun akan jadi alamat rafa' pada fi'il mudhari'. Satu tempat ni je fi'il mudhari'. Sama macam alif lah, dia jadi alamat rafa' pada satu tempat je isim tasniyah. Nun jadi alamat rafa' pada fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' itu berhubung dengan dhamir tasniyah. Apa yang dimaksudkan dengan dhamir tasniyah ni? Alifu isnain ya nun alifu isnain dan juga isnatain. Contohnya apa? Yadribani tadribani. Ya. Yadribani tadribani. Yang dimasukkan dengan dhamir jama' apa ya? Wawul jama'ah. Contoh dia yadribuna tadribuna. Yang dimasukkan dengan dhamir al-muannasah al-mukhatabah apa dia? Ya al-muannasah al-muannasah al-mukhatabah. Contoh dia tadribina.
Ini maksud dalam kata musannif fi'il mudhari' yang berhubung dengannya dhamir tasniyah, maksudnya alif isnain itulah. Alif isnain ataupun alif isnatain. Alif yang menunjukkan pelaku dia dua orang, laki-laki ataupun dua orang perempuan. Ataupun dhamir jamak. Maksud dengan dhamir jamak tu wawul jamaah tu. Contohnya yadribuna, tadribuna, waw ni. Kemudian dhamir muannasah mukhatabah berhubung dengan ataupun fi'il mudhari' yang berhubung dengannya dhamir muannasah mukhatabah. Yang dimaksudkan dengan dhamir muannasah mukhatabah adalah ya muannasah mukhatabah. Contohnya dekat tadribina. Ya ni panggil ya muannasah mukhatabah. Dia dhamir lah, semua ni dhamir. Ya ni dhamir, waw ni dhamir, alif ni juga adalah dhamir. Nun ni apa dia? Nun ni adalah alamat rafa'. Nun ni alamat rafa'. Nun ni alamat rafa'. Ini pun sama juga, nun alamat rafa'. Baik. Alif ni alif, waw dan juga ya kat sini kita i'rab dia sebagai fa'il. Ada soalan? Kita baca dalam syarah rahimahullah. Wa aqulu, ini kata syarah rahimahullah, wa aqul takunu nun alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahid wa huwa al-fi'lul mudhari'ul musnadu ila alif isnaini aw isnataini awil musnadu ila wawi jama'ati dzukur awil musnadu ila ya'il muannatsatil mukhatabah. Kata aku itu syarah, nun dia jadi alamat. Jadi alamat atas bahawasanya kalimat yang mana ia pada akhirnya itu marfu'. Betul yang macam betul ya. Takunun nun alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atun bi mawdi'in wahidin. Nun jadi alamat atas bahasanya kalimat yang ianya kalimat tu pada akhirnya yang mana apa ni kalimat yang ia annal kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahid. Ya antakuna nun alamatan ala annal kalimata marfu'atun antakuna alamatan fi mawdi'in wahid. Nun jadi alamat atas kalimat yang ia nun tu pada akhir kalimat tersebut marfu'atun fi mawdi'in wahid. Tak apa, ada satu tempat. Tengok lain. Wa huwa al-fi'lul mudhari' al-musnad ila al-alif isnain aw isnatain, iaitu fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain ataupun alif isnatain, ataupun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawul jamaah, ataupun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya muannasah mukhatabah. Faham tak ayat tu? Yang disandarkan. Bahkan fi'il kan musnad.
fa'il kan musnad ilaih. Jadi fa'il yadriba ni ataupun tadriba ni, yadribuna dan juga tadribuna, tadribina, semuanya fa'il ni. Makna fa'il kan ada makna darab dalam ni kan. Kalau ada makna darab, semua ada makna darab lah. Kita sandarkan makna darab itu kepada alif. Kat sini kita sandarkan kepada waw, di sini kita sandarkan kepada ya. Boleh faham? Kalau seorang kita kata yadribu, kan? Kita tak tahu siapa fa'il. Kita faham ke? Kita tak faham. Kecuali kita dah faham siapa fa'il, perbuatan ini kita sandarkan kepada siapa? Yadribu Zaidun. Jadi kita sandarkan perbuatan itu kepada Zaid, pelaku dia. Samalah sini, kita sandarkan kepada alif isnain. Yang ni kita sandarkan kepada wawul jamaah, yang ni kita sandarkan kepada ya muannasah mukhatabah. Lepas tu dia kata fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain ataupun isnatain. Lepas tu fi'il mudhari' yang disandarkan kepada waw, dan fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya muannasah mukhatabah. Ammal musnadu ila alif isnain. Adapun fi'il mudhari', nah dia dah hazah dah fi'il mudhari' tu. Adapun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain seperti as-sadiqani yusafirani ghadan, wa nahu antuma tusafirani ghadan. Faqauluna, kata kami, yusafirani wa kadza tusafirani, fi'lun mudhari'un marfu'un. I'rab dia fi'il mudhari' marfu'. Sebab apa marfu'? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi, kerana bebasnya dia daripada amil nasab dan juga jazam. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun, sabit nun. Wa alif isnain fa'ilun. Alif isnain tu fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Fi'il kalimah yang mabni kita akan i'rab mahal. Faham? I'rab mahal. Wa qad ra'aita anna al-fi'la al-mudhari'a al-musnada ila alif isnain qad yakunu mabdu'an bil ya' lidalalati 'ala al-ghaibah kama fil misal al-awwal, wa qad yakunu mabdu'an bit ta' lidalalati 'ala al-khitab kama fil misal al-thani. Okey. As-sadiqan yusafiran. Dia bagi dua contoh kan? Dia bagi dua contoh, yusafirani dan juga tusafirani. Satu contoh untuk orang yang bukan lawan bicara kita. Faham? Dia bukan orang yang diajak berbicara. Sebab dia kata as-sadiqani yusafirani ghadan. Dia bercerita tentang orang lain, dua orang kawan. Jadi bukan orang yang diajak berbicara. Dan contoh yang kedua dia kata antuma tusafirani. Yang ni dia cakap dengan siapa? Dengan lawan bicara dia lah, mukhatab dia. Jadi apa ni, fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif, yang disandarkan kepada alif isnain, kadang-kadang depan dia masuk huruf ya, kadang-kadang depan dia masuk huruf ta. Bila masuk huruf ya, dia menunjuk kepada bukan lawan bicara dia, ghaibah. Dan bila masuk ta, menunjuk kepada mukhatab, lawan bicara dia dua orang. Dia kata waqad ra'aita. Dia kata kamu telah lihat bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain kadang-kala dimulai dengan huruf ya untuk menunjukkan atas ghaibah, bukan lawan bicara. Seperti mana pada misal yang pertama, waqad yakunu mabdu'an bit ta, dan terkadang dimulai dengan ta lidalalati 'alal khitab, untuk menunjukkan atas khitab, lawan bicara, kama fil misal lisani, seperti pada misal yang kedua. Wa ammal musnadu ila alif isnatain nahul hindani tusafirani ghadan, wa nahu antuma ya hindani tusafirani ghadan. Ini pun sama juga. Terkadang dia mula dengan huruf ta, terkadang mula dengan huruf dua mula dengan huruf ta lah. Kan? Antuma tusafiran. Dia memang akan mula dengan huruf ta je ni.
Dia tak macam tadi. Fatusafirani fil misadain fi'lun mudhari'un marfu' bi thubutin nun wal alifu fa'ilun wal mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'lam anna al fi'la al mudhari' al musnada ila alif isnataini la yakunu mabdu'an illa bitta. Daripada sini kamu dapat mengetahui bahawasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnatain, dia tidak dimulai kecuali dengan huruf ta, untuk menunjukkan fa'il itu adalah mu'annats lidalalati ala ta'nisil fa'il. Sama ada fa'il itu bukan orang yang diajak berbicara. Kita nak kata dua orang perempuan, dua orang perempuan, ataupun kita bercakap dengan dua orang perempuan. Sawa'un akana al-fa'il tu ghaiban kal misalil awal, sama ada fa'il tu ghaib, bukan orang yang diajak berbicara, contohnya pada misal yang pertama, am kana hadiran, ataupun orang tu ada di hadapan kita, dia orang yang diajak berbicara, mukhataban kal misal at-tsani. Wa amal musnadu ila wawil jamaah, adapun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawil jamaah, contoh dia ar-rijalul mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Wa nahu antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Ar-rijalul mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Wa nahu antum wa nahu antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Wa amal musnadu ila wawil jamaah fanahu rijalul mukhlisuna humul ladzina yakuna biwajibihim wa nahu antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Fayaqumun wa misluhu taqumun fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wa wawul jamaati fa'ilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'lam anna al-fi'la al-mudhari' al-musnada ila hadhihi al-waw qad yakunu mabdu'an bil ya' lidalalati 'ala al-ghaibah kama fil misal al-awwal, wa qad yakunu mabdu'an bi ta' lidalalati 'ala al-khitab kama fi misali as-sani. Jadi daripada contoh-contoh yang diberikan ini kamu mengetahui bahasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada waw terkadang dimulai dengan ya, menunjukkan atas ghaibah, bukan lawan bicara, kan? Bukan menunjukkan pada orang yang bukan diajak berbicara. Dan terkadang dimulai dengan ta untuk menunjukkan kepada mukhatab, orang yang diajak berbicara. Amal musnadu ila ya'il mutakallim. Yang mutakallim dah. Adapun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya' muannasah mukhatabah, maka seperti contoh anti ya hindu ta'rifina wajibaki, fa ta'rifina fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun wa ya'ul mu'annatsatil mukhatabah fa'ilun mabni ala sukun fi mahalli raf'i. Itu boleh faham kan? Boleh faham tak? Tak faham? Mana yang faham? Wala yakunu al-fi'lu al-musnadu ila hadhihi al-ya' illa mabdu'an bit-ta'. Dan tidak ada fi'il yang disandarkan kepada ya' muannasah mukhatabah kecuali dia akan bermula dengan huruf ta
dan ya menunjukkan atas muannas. Fatalakhasa laka anna al-musnada ila al-alif yakunu mabdu'an bi-ta' aw bil-ya' wal musnad ila al-waw yakunu mabdu'an bi-ta' aw bil-ya' wal musnad ila al-ya' la yakunu mabdu'an illa bi-ta'. Jadi kesimpulannya kan yang fi'il mudhari' yang diidafatkan kepada alif terkadang dimulakan dengan huruf ta ataupun dengan huruf ya, dan fi'il yang disandarkan kepada waw pun sama juga, terkadang dimulai dengan huruf ta ataupun dengan huruf ya, dan fi'il yang disandarkan kepada ya dia tidak akan dimulai kecuali dengan huruf ta. Misaluha yakumani, takumani, yakumuna, takumuna wa takumuna. Wa tusamma hadhihi al-amthilah al-af'al al-khamsah. Saya sebut semalam lah. Kelima-lima ni dinamakan sebagai fi'il lima ataupun dinamakan al-amsilatul khamsah. Wallahu ta'ala a'lam. Termasuk nanti alamat-alamat nasab. Subhanallah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asina lisana lafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.